Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ni, dah lama kan kita tak cerita tentang kisah seram dekat hospital. Cuma kisah kali ni bukan kisah seram daripada Nurse Hani, tapi daripada orang lain. Namanya Nana. Dan dia sendiri pun bukannya nurse dekat hospital tu, tapi dia adalah pesakit. Katanya masa tu dia nak bersalin, so dia masuk ke ward dan berlakulah benda misteri pada dia. So tak apa melengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2015. Yang mana pada masa tu Nana berumur 23 tahun. Jadi dia ni boleh kira kahwin awal lah. Dia kahwin pada umur 22 tahun lagi. Dan masa dia 23 tahun ni dia dah perut besar dah. Dah sampai masa untuk bersalin dah. So pada masa tu dia pun pergilah ke hospital besar Kuala Lumpur. Katanya jangan ingat mentang-mentang lah dekat Kuala Lumpur sana, bandar metropolitan macam gitu, dah tak ada cerita seram dah. Dah tak ada dah cerita seram. Sebenarnya tak, dekat sana pun banyak juga cerita seram. Jadi pada masa tu, sebab suami Nana ni kira macam orang yang berduit lah sikit kan. Katanya suami dia tu ahli perniagaan. Jadi bolehlah dia masuk ke ward first class pada masa tu. Jadi dalam bilik ward first class yang dia dapat tu, katanya ada 2 biji katil. Bilik tu boleh tahan besar jugalah. Dan katil yang kat sebelahnya tu kosong. Lepas tu ada TV. So dia masa tu memang duk layan TV je lah. Dah tu dalam bilik tadi, dekat setiap katil tu ada kipas. Siap ada remote control lagi. Jadi kalau nak kecilkan ke, nak besarkan ke, nak buka TV ke apa, semuanya pakai remote. Okey, hari pertama Nana tidur dalam bilik tu, okey lagi, tak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya macam, yelah nyaman je lah. Dia pun rasa selesa, tenang je. Dan dia sendiri pun duk layan TV je. Masa sedap dia duduk tengah layan TV tu, tiba-tiba je masuk seorang nurse ni tau. Dah tu, nurse tadi ada tolak satu troli. Lepas tu nurse tu cakap, "Puan, saya nak periksa keadaan bayi dan keadaan puan." Jadi Nana tu pun cakap, yelah. So nurse tadi dia tolong Nana bangun. Lepas tu nurse tu periksa-periksa keadaan dia. Dan sambil-sambil dia orang borak-borak jugalah. Borak-borak lepas tu gelap-gelap macam gitu kan. Katanya setengah jam jugalah nurse tu periksa keadaan Nana ni tau. Dan tiba-tiba nurse ni terlepas cakap tentang katil yang ada dekat sebelah Nana tu tau. Nurse tu cakap, "Saya nak puan baca selawat banyak-banyak. Bukan apa, saya tak nak puan terkena apa-apa nanti." Nana ni pun macam pelik lah kan. Terkena apa? Dah lepas nurse tadi dah siap dah periksa keadaan Nana, keadaan bayinya. Dah tu nurse tadi pun keluar dah daripada bilik tu kan. Masa tu lah Nana mula rasa tak sedar hati. Dah start dah rasa gelisah semua kan. Yelah daripada tak tahu tadi, terus jadi tahu ada sesuatu dekat katil sebelah dia tu kan. Dah tu Nana tadi pun bangun dan dia pergi tarik langsir untuk tutup bahagian dia dengan bahagian katil sebelah tu. Jadi dia tak nampak dah lepas ni apa yang berlaku dekat katil sebelah tu kan. Masa tu dia rasa macam yelah lega lah sikit, dah tak nampak dah katil sebelah tu. Dah tu dia pun baring lah atas katil dia balik kan. Penuhnya nak tidur lah. Tapi masa tu TV masih lagi terbuka. Jadi dia pun tengoklah TV kejap. Tergelak-gelak tengok TV tu kan. Dan tengah sedap je dia layan cerita, tiba-tiba dia terdengar ada sesuatu dekat katil sebelah. Macam ada bunyi orang tengah bergerak dekat katil sebelah macam gitu tau. Jadi dia pun macam heran lah, ada penghuni baru ke dekat katil sebelah ni? Cuma dalam cerita ni dia tak cerita pula, kata dia tu ada dekat sebelah pintu ke, ada dekat hujung sana ke. Yelah kalau dia dah tutup langsir tadi, dan kalau dia ada dekat sebelah pintu, of course lah kalau orang nak masuk, lalu dekat depan dia dulu kan. Jadi masa tu dia tak berani langsung untuk selak kain langsir tu dan tengok dekat katil sebelah siapa je yang ada situ. So dia biarkan je lah bunyi tu. Dia cuma harap memang betul lah ada penghuni baru dekat katil sebelah. Janji penghuninya tu manusia. Cuma sebab hari dah malam, dia abaikan benda tu. Sebab orang kata curiosity kan kill the cat. Kalau perasaan nak tahu tu membuat-buat, lepas tu dia pergi selaknya, kan nampak pula benda yang tak sepatutnya kan. So dia ignore je benda tu. Dah tu dia pun tidur kan. Dan
malam tu dia tersedar daripada tidur dan dia tengok keadaan sekeliling dia ni dah gelap gelita dah. So dia fikir, oh mungkin nurse dah tutup lampu tak. Jadi cahaya lampu daripada luar je lah yang masuk sikit-sikit sama-sama macam itu kan. Cuma lepas dah tersedar tu, susah pula dia nak tidur tau. Dia dah cuba dah tutup mata nak tidur tapi tak lelap juga. Masa tu dia mula heran. Katil sebelah ni tak ada bunyi bergerak ke apa. Ada orang ke tak? Kail langsir pun sama je, macam gitu je duduknya. Petang tadi bukan main lagi. Bunyi tu macam, yelah ada orang masuk kan, ada orang duduk dekat katil sebelah tu. Malam ni takkanlah terus senyap sunyi. Yelah dia yang tengah tidur tu pun kadang-kadang bunyilah juga katil sebab yelah bergerak kan. Tapi yang kat sebelah ni senyap je, macam tak ada orang. Dah tu dia pun cubalah untuk lelapkan mata lagi kan. Dan masa dia nak lelapkan mata tu, dia ada terperasan yang kain langsir pembahagian antara katil dia dengan katil sebelah bergerak sendiri tau. Dia macam terbuka macam gitu kan. So masa tu dia boleh nampaklah katil sebelah. Jadi dalam sama-sama tu dia terperasan ada kelibat orang yang berpakaian putih terbaring dekat atas katil tu. Tak lama lepas tu sekali lagi Nana terjaga tau. Dan pada masa tu pun suasana bilik masih lagi gelap. Jadi Nana tadi pun pusingkan badan dia ke sebelah kiri. Dia perasan yang kain langsir tu dah pun diselak. Dah tu dia nampak ada sekujur tubuh manusia yang tengah baring mengiring membelakangi dia pada masa tu. Jadi hati dia pun macam lega lah sikit kan. Oh ada orang rupanya, betul lah. Ada penghuni baru dekat bilik ni. Janji manusia kan. So Nana tadi pun betulkan badan dia baring terlentang. Masa tu dia menghadap je siling. Dia pandang ke arah kipas, yang mana kipas tu sebenarnya tak bergerak pun sebab dia orang pasang aircon pada masa tu. Tapi kejap je tau, kejap je dia pandang kipas tu. Lepas tu dia pun jeling ke arah kiri balik sebab nak tengok yelah penghuni kawan baru dia tu kan. Tapi time ni dia tengok tak ada siapa-siapa pun dekat atas katil sebelah tau. So macam terdetik lah hati dia ni kan. Cepatnya hilang. Tadi bukan tidur ke? Takkan pergi bilik air kot. Cepat gila dia jalan. Dan tak lama lepas tu, tok 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 tok, Nana ni dengar ada ketukan dekat tingkap daripada luar bilik dia tau. Katanya masa tu memang habis berpeluh dia satu badan. Sebab dah dalam keadaan ketakutan kan. Walaupun dah pasang aircon tapi tetap juga berpeluh. Tak lama lepas tu, tok 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 tok, bunyi lagi sekali ketukan yang sama tau. Daripada luar bilik juga. Yang paling penting, bunyi kali ni makin jelas. So Nana tadi dia dah mula cuak dah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia kalau boleh dia nak keluar je daripada bilik tu. Tapi sebab keadaan dia pada masa tu, dia rasa macam lemah sangat. So dia tak ada pilihan. Dia buat-buat tidur je. Esok hari tu Nana tersedar. Dia tengok suami dia dah ada dekat sebelah dia dah. Masa tu suami dia tertidur dekat sebelah dia. Suami dia duduk atas kursi dengan kepalanya ni terbaring dekat atas katil. Jadi bila nampak je suami dia tadi, dia rasa macam lega sikit. Dah kurang dah rasa takut kan. Dah tu dia pun kejutkan suami dia. Dan suami dia tanyalah, awak ni kenapa? Nana pun cakap yang kata dia dah tak nak dah duduk dalam bilik ni sebab semalam dia kena ganggu. Tapi suami dia ni macam tak faham tau. Dia marah Nana ni. Dia cakap, awak jangan fikir bukan boleh tak? Mana ada hantu? Dah tu Nana ni pun marah juga kan. Awak ni bukannya nak faham keadaan saya pun. Lepas tu Nana ni pun tengoklah dekat katil sebelah tu. Dia tengok katil sebelah tu tak ada orang. Dan katil tu dalam keadaan kemas, kosong tau. Dah tu Nana ni pun cakap lah kan, awak semalam dekat katil sebelah ni ada orang tau. Dah tu suami dia cakap, mana ada orang? Saya masuk sini subuh, tak ada orang pun dekat katil sebelah tu. So Nana pada masa tu terus jadi tak keruan tau. Dah mula rasa tertekan. Lepas tu duk terbayangkan apa yang dia nampak pada malam semalam kan. Dah lepas tu dia nekat juga, dia nak keluar daripada bilik tu. Dan nasib baik jugalah suami dia setuju. Lepas tu dia keluar pergi duduk dekat wad biasa, wad yang ada orang ramai sikit. Tapi sebenarnya lepas pada malam tu, dia sendiri pun tertanya tau, siapa yang masuk tidur dekat atas katil sebelah dia tu. Dan siapa nurse yang dia duduk borak panjang tu. Sebab lepas daripada tu, dia langsung tak nampak dah nurse yang duduk borak dengan dia. Nurse yang buka cerita kata katil dekat sebelah ni ada sesuatu. Semuanya jadi misteri tau. The end.
Nama pun kisah-kisah seram kan. Mestilah nak kena tinggal misterinya tu. Kalau tak, tak jadilah misteri Nusantara. Tiba-tiba kan. Okeylah. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.